Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Saudara Bembas selaku moderator kita pada malam ini. Pihak pengurusan Gelokal Ihsan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga pencinta As-Sunnah di alam nyata dan juga di alam maya yang ada, kita kata Alhamdulillah pada hari ini 17 November 2023 bersamaan dengan 3 Jumadal Ula. 3 Jumadal Ula 1445. Ini kita dah masuk separuh tengah dah ni. Nak pergi ke Ramadan dah tu. InsyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, Alhamdulillah, sambungan kita dalam kitab Aisarut Tafasir. Nama kitab kita ni Aisarut Tafasir. Dalam terjemahan ditulis Tafsir Al-Aisar. Dia nak ringkaskan. Siapa ada kitab ni, dia boleh buka. Yang tak ada kitab Aisar, buka je. Kitab yang kita mengaji pagi-pagi tu pun masih. Masih ni kita kata okey lah. Macam boleh apa ni? Orang kata daripada tak ada langsung, baik kita ada terjemahan dia. Jadi Alhamdulillah. Terjemahan itu membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang kita baca. Kemudian huraiannya insya-Allah saya akan sampaikan berdasarkan tafsir Aisarut Tafasir. Jadi kita ambil tafsir lain lah. Kalau subuh tu tafsir Al-Muharrar. Yang ni kita guna Aisarut Tafasir. Sebab Quran tu sama. Quran tak ada boleh tukar. Cuma berbeza dari sudut cara pengolahan. Orang ni mungkin penekanan dari sudut ni. Orang ni penekanan dari sudut ni. Yang pentingnya Al-Quran itu Al-Quran yang cukup bermanfaat. Dan bagi orang yang tadabbur, liyadabbaru ayatihi, orang yang tadabbur kepada tafsir Quran, maka mereka lah orang yang mendapat kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tajuk yang kita akan bincang di sini, para jemaah sekalian, bermula ayat 156 sehingga 160 insya-Allah. Tajuk kita iaitulah Allah Ta'ala larang kita jangan terikut-ikut dengan provokasi yang dibuat oleh puak kafir. Kerja dia orang ni nak porak-perandakan kesatuan ummah, nak pecah belahkan kita, kekuatan kita dengan menimbulkan beberapa isu penyesalan terhadap kematian sahabat-sahabat kita yang telah berjuang menegakkan Islam. Jadi kita kata macam mana kita nak mereka tak menyesal. Yang menyesalnya kita yang tak mati ni, itu masalahnya. Orang yang mati tak menyesal. Dia sudah tengok kelebihan yang begitu besar. Maka kemudian dalam ayat ini kita bincang juga tentang kelebihan mati fisabilillah, mati syahid. Dan Allah Ta'ala ajar kepada baginda Nabi sifat pemaaf. Maaf dan jangan orang panggil ambil hati dengan gaya ataupun beberapa tindakan sahabat yang tidak begitu tidak begitu elok terhadap Nabi SAW dalam peperangan itu, dalam peperangan Uhud khususnya. Sebab Uhud ni memang satu ujian Allah Ta'ala kepada kita, kepada umat Islam, khususnya kepada sahabat yang berada dekat dengan Nabi SAW pada saat yang tersebut. Jadi para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat 156 sehingga 158. Ini orang panggil satu chapter ataupun satu fakrah. Kemudian kita pergi pula ayat 156, 159, 160, satu lagi kumpulan biiznillahi azza wa jalla. Mari kita baca ayat dan kita pergi kepada penjelasan kalimat, kemudian tafsir ayat secara ringkas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ayat 156, tengok terjemahan dia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terperangkap atau berkata-kata terkesan seperti orang-orang kafir, iaitulah golongan-golongan munafikin yang mengatakan kepada saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang. Bila orang Islam ni nak pergi mengembara atau nak pergi musafir atau nak pergi jihad, puak-puak tu kata apa? Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Mana kalau dia tak pergi berperang, dia tak mati ya. Nak mati apanya? Tak kena bunuh. Itu pada perkiraan otak dia. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah SWT menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Tuhan kata, wallahu yuhyi wa yumit. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Pergi perang, tak pergi perang pun, orang tak pergi berperang, mati juga atas rumah dia. Jadi kalau kita pergi berperang, tak semestinya kita mati. Boleh jadi yang matinya musuh kita, bukan kita. Nah, berapa ramai kita baca pejuang-pejuang Islam, seperti Sayyiduna Khalid bin Walid, dikatakan Khalid mati di rumah dia. Walaupun dia yang lead ma'rakah, yang begitu banyak. Yang dia yang menjadi mengetuai panglima perang, tapi dia tak mati. Panglima dulu bukan yang panglima main tembak dengan cyber trooper main dalam bilik gelap ni. Dulu panglima dia perang di medan, berlawan sungguh-sungguh. Macam mana? Tak mati. Jadi Allah kata Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Tengok dia punya kalimat. Syarhu ma'anil kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yakni percaya kepada berita yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sama ada berupa janji baik ataupun ancaman. Jadi kita orang beriman, kita percaya dua-dua. Tuhan kata mau buat baik syurga, buat jahat neraka. Sebab itulah kita tak buat jahat. Sebab kita yakin, kita percaya bahawa bahayanya sekiranya kita buat benda yang tidak baik. Kerana kalau kita buat tak baik, kita berbahaya, maka jangan sekali-kali kita melanggar SOP syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian li ikhwanihim, saudara-saudara. Maksudlah saudara seakidah, bukan saudara senasab. Tak kira siapa dia pun, asalkan dia tu akidah Islam, maka saudaralah dia. Dia panggil ikhwatum fiddin, saudara dalam agama. Dalam ayat ini yang dimaksudkan ialah persaudaraan mereka dalam kemunafikan. Jadi kalau kita orang Islam ni bersaudara, munafik sama-sama dia saudara juga, saudara kufur. Saudara mengundang bala, mengundang neraka, wal-iyazubillah. Jadi yang kita naknya saudara dalam iman untuk sama-sama ke syurga biiznillahi azza wa jalla. Darabu fil ardi, mereka berjalan kaki dan berpergian di muka bumi. Tengok nota di bawah kata, kadang-kadang berpergian untuk tujuan baik, seperti untuk kepentingan kaum muslimin, pergi berniaga atau sebagainya. Yang umumnya untuk berniaga. Jadi ramai juga orang yang musafir berniaga, lebih-lebih lagi masyhur Quraisy rihlat asy-syita'i was-saif. Rihlah tapi terhadlah perniagaan Quraisy ini perniagaan yang terhad. Sebab dia kerana itu Quraisy ini terkenal dengan bangsa al-ummi yang tak membaca dan tak menulis. Ghuzzan, bentuk jamak dari kata ghazin,
iaitulah orang yang keluar untuk berperang atau mengurusi aktiviti peperangan yang lain. Al-hasrah, hasrah perasaan yang menghimpit jiwa disebabkan terlepasnya sesuatu yang diinginkan atau hilangnya sesuatu yang dicintai. Maknanya kalau kita kata hasrah juga kesedihan, kekecewaan sebab sama ada kita hilang barang yang kita sayang, mati saudara-saudara yang kita kasihi, ataupun harta kita dirampas, ataupun musuh yang kita harap kalah, mereka menang. Jadi semua tu orang panggil perasaan kecewaan yang ada dalam diri manusia. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke 157. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Ini janji Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kalau kamu gugur pada jalan Allah atau meninggal, tentulah keampunan Allah rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Jadi kita ingat nak menang sebab nak cari harta rampasan, nak kumpulkan hartanya banyak, maka Allah kata di sini keampunan Allah lebih baik daripada harta yang kamu dapat. Dan sesungguhnya jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Jadi kita ni semua ni akan kembali kepada Allah. Jangan dibimbang, jangan ditakut. Kita hidup panjang mana atas dunia ni pun, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekejap je. Nah, kita ni kadang-kadang tak mikir kita nak mati. Kita ingat semua benda atas dunia ni hak kita belaka. Jadi kita lah segala-galanya, kita lah orang yang hebat, kita tidak fikir bahawa kita duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Makna al-ayat. Ma zala as-siyaqu fi ahdathi ghazwati Uhud. Perbincangan pada ayat-ayat ini masih berkait dengan peristiwa yang terjadi pada peperangan Uhud. Bila peperangan Uhud? Iaitulah pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Yang berakhir dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Allahu Akbar. Dia kata hasilnya kita nak menang. Kita nak bunuh habis kafir-kafir tu. Kita nak tawan mereka dan kita nak ambil harta-harta rampasan mereka. Tapi jadi sebaliknya. Yang terbunuh 70 orang sahabat Nabi, orang Islam, termasuklah sahabat-sahabat yang besar, gugur, syahid pada peperangan yang bersejarah itu. Pada ayat 156 yang kita baca tadi, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Allah SWT memanggil kaum muslimin yang kuat imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga percaya akan kebenaran janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla. Apa dia janji dan ancaman ini? Para pelajar tengok di bawah ni, nota di bawah, dia kata pada ayat ini Allah memanggil mereka dengan panggilan keimanan yang menjadi sifat bersama mereka. Maknanya Allah Ta'ala jemput mereka di atas nama iman. Sebab orang beriman yang dengar kata, orang kafir, dia dengar, buat tak tahu je. Ini merupakan panggilan kelembutan buat mereka, padahal sebelumnya Allah memanggil dengan gertakan kepada sebahagian sekelompok orang yang meninggalkan peperangan di saat askar Islam sedang bertemu dengan pasukan kafir. Maknanya sebelum ayat ini agak keras. Sebab ada sebahagian tentera Islam yang sudah lari meninggalkan tapak di atas bukit rumah, Jabal Ainain, sehingga pecah tentera Islam dan mereka ramai yang gugur syahid. Kemudian ada yang lari sampai ke Madinah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu bahawa apa yang terjadi itu adalah ujian daripada Allah. Maka Allah panggil ayat ini dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah SWT, tengok balik pada terjemahan atas. Allah SWT melarang mereka berperilaku seperti orang-orang kafir. Sebagaimana sikap orang kafir itu ketika mereka mengatakan kepada saudara mereka, saudara seakidah mereka, iaitulah sama-sama munafik dan kafir,
tak kala mereka berpergian untuk berniaga atau berperang, lalu ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dalam perjalanan atau terbunuh di medan perang, atas qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang pergi berniaga, mati juga tengah jalan. Takdir Allah Ta'ala dia mati. Yang pergi berperang, mati juga. Jadi Allah Ta'ala takdir orang ni mati syahid, orang ni tak mati. Nak kata apa? Maka mereka berkata, seandainya ia berada di sini, kalau dia tak pergi perang, tidak ikut peperangan, tidak bermusafir, yakni tidak berpisah dari kita, dan ia tetap tinggal di rumah, nasai ia tidak mati atau terbunuh. Dia tak ingat berapa ramai dia duduk atas rumah dia sendiri mati. Mak ayah dia pun mati, tak pergi berperang pun. Nah, tapi dah lupa nak kata macam mana. Ucapan semacam ini menunjukkan hati yang bodoh dan adanya penyakit kekafiran padanya, na'uzubillah. Sesuai dengan sunnatullah, maka ucapan mereka itu menyebabkan mereka stres dan rasa depression, penyesalan dalam hati yang membuatkan mereka resah, terus resah, bahkan boleh menyebabkan kematian mereka. Dia bukan mati kena bunuh, dia mati kena attack jantung. Sebab terlalu fikir tentang kesan daripada ini, akhir kali mati juga. Ini kita kata bahaya. Nah, orang mati sakit jantung lebih ramai daripada mati dalam peperangan. Nak kata apa? Di zaman Nabi lah, zaman Nabi berapa orang yang mati peperangan. Kemudian boleh peperangan yang besar-besar tu mati lah ribu-ribu. Sebenarnya ayat ini betul-betul ayat permainan munafikin yang bermain dengan emosi. Main dengan emosi, kono-kononya kalau begini mereka tak mati. Tapi sebenarnya kematian itu adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla, bukannya kerana pergi, kerana tak pergi. Jadi oleh kerana dia terlalu ikut emosi sangat, yang menyebabkan mereka jadi stres. Ayat ni panjang ni, kita kena bincang juga dalam bab qada dan qadar. Bismillah. Baik. Apakah mereka tidak tahu bahawa Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan? Jadi jangan lupa kita ni. Yang mematikan, menghidupkan Allah, bukannya kerana tu, kerana semua tu sebab. Tapi nak jadi sebab tu semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata bermusafir atau peperangan yang boleh mematikan. Dan tidak pula tidur di rumah kerana sifat takut dan pengecut yang boleh menghidupkan. Tak juga. Zaman kita hari ni pula, Masya Allah, tabarakallah, betapa ramainya orang yang mati mengejut, kata orang. Dia tidur, sedar-sedar pagi esok, bini kejut subuh, tak bangun-bangun dah. Kita kata subhanallah, berapa ramai orang lagu tu. Inilah maksud dari firman Allah Ta'ala, wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini terdapat janji Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, jika mereka mahu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat ini, dan terdapat pula ancaman jika mereka tidak mahu berhenti untuk meninggalkan hal itu. Jadi semua tu Tuhan kata, aku yang menghidup matikan, bukan sebab-sebab, bukan semata-mata sebab. Sebab tu kena tahu, tapi nak jadi sebab tu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, Allah akan memberi pahala kebaikan bagi setiap perbuatan yang baik dan memberikan ganjaran buruk bagi setiap perbuatan buruk jika hal ini tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kalanya Tuhan maafkan kesalahan kita, maka kita dapat kemaafan, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Pada ayat berikutnya, tengok ayat 157. Allah Ta'ala memberikan khabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman. Bagi orang yang beriman, lain pula dia punya keadaan. Khabar gembira bagi hambanya yang beriman, bahawa dia memilihkan yang terbaik bagi mereka. Iaitu, jika mereka mati atau terbunuh pada jalan Allah, mati pada fisabilillah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Hal itu jauh lebih baik daripada aneka keduniaan
yang berserakan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, dan akibat keduniaan itulah mereka menjadi penakut untuk ikut berperang pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis Nabi kata, asabahumul wahan. Mereka ramai di akhir zaman ni, umat Islam ramai, tapi mereka ditimpa penyakit wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, tak mau mati. Cinta dunia, tak mau mati. Jadi kita hari ni pun macam itulah perangai kita. Cinta dunia, tak mau mati, yang menyebabkan kita jadi penakut dalam segala-galanya. Nak sedekah, takut tak cukup duit. Sebab kita nak hidup panjang lagi. Nak pergi berjihad, takut kena bunuh. Jadi banyak dalam akhir kali kita mati dengan ketakutan. Mati dengan ketakutan yang entah datang dari mana, sifat takut, sifat pengecut yang cukup berbahaya para jemaah sekalian. Firmanullah Ta'ala dalam ayat 157 ini, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguhnya kalau kamu gugur mati pada jalan Allah atau meninggal, tentulah keampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan itu. Jadi harta tu sekejap ya kita boleh seronok dengan dia, lepas tu kita mati jadi orang pula. Jadi itu yang dikatakan. Tapi kalau kita memiliki pahala, pahala tak mati, pahala menunggu kita di kubur, pahala menunggu kita di alam barzakh, dan pahala yang akan menarik kita ke dalam syurga di akhirat nanti, insya-Allah azza wa jalla. Jadi kita kena ingat. Jadi kita, sebab itulah bila kita dalam ayat ini Allah kata apa? Sedangkan pada ayat ketiga, yakni ayat 158, Allah menegaskan lagi tentang kebaikan yang telah dinyatakan pada ayat sebelumnya, bahawa sekiranya mereka mati atau terbunuh pada jalan Allah, pastilah mereka dikumpulkan kepada Allah Ta'ala juga. Jadi kita akan kembali. Kita mati mana-mana pun kita akan kembali kepada Allah, akan dikumpul fi ardil mahsyar, pada bumi mahsyar di akhirat nanti. Ini sebuah peringatan, tengok nota di bawah. Ini sebuah peringatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah memberitahukan kepada mereka bahawa betapapun mereka mati biasa ataupun mati terbunuh, maka tetap saja mereka pasti akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan memberi pahala kepada mereka atas peperangan yang mereka lakukan lalu mati fi sabilillah. Jadi ayat ini para jemaah sekalian menjadi motivasi besar kepada pejuang-pejuang Islam. Tengok di akhir ayat, wala imuttum aw qutitum la ilallahi tusyarun. Mana kalau kamu mati, kamu akan dikumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Benar dan pasti hal itu adanya. Kemudian kamu akan mendapatkan pahala kami atas kematian syahid kamu di jalanku. Sesungguh pahala inilah yang sangat baik sebagai balasan bagi kamu di sisi kami yang mulia. Mana Allah Ta'ala dah sediakan kemuliaan kepada siapa? Kepada orang yang mati pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, sekarang ni, hari ini 17 November, kita sudah hampir sebulan lebih dah peperangan di Gaza yang berlaku sekarang. Jadi timbullah pro kontra, ada orang kata tak betul lah, macam-macam perjuangan lah, Kijang pergi lawan pelanduk lawan gajah lah. Kita kata pelanduk ke gajah ke apa benda, kita jangan nampak perjuangan orang itu kecil. Yang mematikan Abrahah hanya burung ababil. Yang mati Abrahah burung ababil, burung kecil je buat batu boleh mati. Namrus mati dengan apa? Mati dengan nyamuk. Jadi Allah SWT tunjuk kepada kita kuasa dia. Sebab itulah di antara doa yang kita baca, Allahumma arina fihim ajaiba qudratika. Ya Allah, tunjuklah kepada kami tindakan engkau, keajaiban tindakanmu ke atas orang Yahudi yang jahat, yang membunuh umat Islam di Palestin. Itu dah doa yang kita nak. Allah Ta'ala tunjuk, perlihatkan kepada kita untuk menguatkan lagi keyakinan kita yang sudah ada keyakinan ini, tapi nak menguatkan. Jadi kerana itu orang yang duduk di medan peperangan, mereka mati syahid, mereka senyum. Kita yang duduk di jauh-jauh ni pula, bila orang mati, kita pula yang menangis, kita pula yang meratap, kita pula yang kata macam-macam. Kita kata itulah bila orang tak tahu
Kata orang malam yazuk ta'mal jihad, orang yang tak merasai kemanisannya perjuangan, mereka tidak tahu apa itu perjuangan. Jadi kalau kita tuan tak nak sokong, diam. Kalau boleh beri sokongan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, pihak NGO yang banyak termasuk dalam Golkar ni pun ada bantuan yang kita bawa ke Palestin. Maka kita kata masuklah kita dalam kumpulan qafilatul khair, kumpulan yang baik yang nak membantu umat Islam di sana dan juga membantu untuk menegakkan syariat Allah Taala di atas muka bumi di mana saja kita berada. Baiklah, simpulan kepada ayat yang kita baca ni, kalau nak ceramah boleh je. Bab Palestin ni memang sangat menyentuh perasaan kita. Tapi waktu pengajian ni kita habiskan muqarrar ataupun silibus kitab yang kita baca. Pelajaran atau pengajaran yang dapat diambil dari ayat 156 hingga 158. Yang pertama, hurmatut tasyabuh bil kuffar. Haram meniru ataupun menyerupai sikap, tingkah laku, termasuk dalam pakaian dan apa saja yang dilakukan oleh orang kafir secara zahir dan juga batin. Tak boleh. Tengok orang kafir guna perkataan-perkataan yang tidak baik, kita orang Islam jangan guna perkataan yang sama digunakan oleh orang kafir. Jangan. Jadi kita kata kita tak boleh guna perkataan yang digunakan oleh orang kafir kerana itu perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan, larang. Semua perkara yang berkait dengan orang kafir, kita jangan tiru. Kita budaya kita, agama kita. Yang kedua, an-nadam yulidul hasarat wal hasrah. Penyesalan dapat akan melahirkan kesedihan dan tekanan batin yang sangat mendalam. Jadi kita akan jadi kecewa, jadi frust. Orang yang berimanlah yang dapat melawan hal itu dengan mengingati akan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia tidak merasa putus asa akibat sesuatu yang telah hilang darinya dan tidak bersikap pongah disebabkan pemberian Allah berupa harta dunia yang tak seberapa. Jadi kita jangan sombong bila dapat harta, jangan kecewa bila kehilangan jawatan ataupun kehilangan apa-apa yang kita harapkan daripada harta benda dunia. Memang kita sedih, tapi kesedihan tu jangan melampau. Jangan menjadikan kita sampai orang panggil depression, sampai nak bunuh diri, nak terjun bangunan, nak macam-macam lah. Sangka buruk pada Allah Azza wa Jalla dengan sebab perkara yang tersebut. Kita kata itu perbuatan yang cukup berbahaya. Yang ketiga, mautatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kematian pada jalan Allah itu sangat lebih baik, jauh sangat lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi orang yang tak ada perjuangan, kalau bercakap nak komen bab perjuangan, kita kata tak usah komen. Sama jugalah. Benda yang kita tak tahu. Jadi tiba-tiba kita nak masuk, nak campur dalam isu-isu begini. Waktu saya belajar di Madinah dulu, ramai orang duk asak kepada guru kami di Masjid Nabi, di antaranya Syekh Atiyah rahimahullah. Orang duk tekan dia. So tengok apa yang jadi di Palestin gini-gini. Dia kata, ya akhi, aku duduk di sini dalam kemewahan, tidur di rumah dalam tilam yang empuk, aircon yang sejuk. Mereka berjuang berlawan dengan kafir di negara mereka. Jadi apa-apa keputusan tentang jihad mereka, biarlah mereka yang menentukan. Mereka yang menentukan. Itu dia panggil sikap insaf, adil. Ni kita duduk jauh, tak pernah pegang senapang pun. Tak pernah pegang pistol mainan budak pun tak pernah pegang. Tiba-tiba kita nak komen kepada orang yang sedang berjihad, kita kata tidak adil sikap seperti itu pada jemaah sekalian. Baiklah. Kita tamat ayat 158. Sekarang kita pindah ke ayat 159 dan ayat 160 dengan tajuk yang baru, iaitu Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya bersikap lemah lembut, sabar, orang panggil memaafkan kesalahan sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan satu tindakan yang sangat memberi kesan kepada perjuangan Islam di Uhud itu. Hampir menang, tiba-tiba kita tewas dengan sebab sahabat-sahabatnya lari
dari tapak pertahanan yang benteng pertahanan yang telah diletak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 156 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Rahmat daripada Allah, maka Nabi berlemah lembut. Walaupun mereka dah buat satu tindakan yang janggal lah. Kalau mengikut kepada peraturan peperangan. Tapi Allah Ta'ala letak dalam hati Nabi ini maaf. Allah kata apa? Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi sebelum kita buat tindakan apa-apa, kita kena mesyuarat dulu. Putus mesyuarat, baru kita teruskan dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada penjelasan kata lintalahum. Lintalahum, kamu bergaul bersama mereka dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Jadi Nabi boleh lagi berlembut dengan sahabat. Walaupun pada mereka awalnya memanglah siapa tak marah. Kawan-kawan sendiri tinggal dia punya tapak perjuangan. Fazzan, bersikap kasar dalam bergaul dan berakhlak buruk. Sikap seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sifat Nabi. Nabi kita ni sifat dia bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi. Tengok nota di bawah. Salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab Taurah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bahawa Rasulullah SAW tidaklah bersikap kasar dan berhati keras, serta tidak suka berteriak. Teriak maknanya duduk bertempik, mengangkat suara di pasar. Dah, bukan begitu perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhati keras adalah orang yang sangat minima rasa kasih sayangnya kepada sesama manusia. Sebagaimana kata seorang pujangga, yubka alaina wala yabki ala ahadin lanahnu aghlazu akbadan minal ibili. Jika ditangisi orang, kita ditangisi orang, tapi kita tidak menangisi untuk orang lain. Mana orang lain kesian kepada kita, kita tak siap kepada orang. Itu maksudnya. Sungguh hati kita lebih membatu daripada hati unta. Unta ni dia keras sikit dia punya. Tapi dia baik unta ni. Sabar dia ni. Baiklah, itu contoh. Infad fa'fu wasyawirhum fil amri, mintalah saran dan pendapat, mana minta nasihat, minta pandangan dan pendapat mereka pada setiap urusan yang penting, seperti masalah-masalah yang berkait dengan peperangan dan perdamaian. Maknanya Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi kita sikap dia suka bermesyuarat. Mesyuarat dia sentiasa mesyuarat dengan para sahabat. Di antara mesyuarat yang Nabi kita sebut, tengok dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marahi mereka yang melarikan diri dalam perang Uhud, tapi sebaliknya Nabi SAW bersikap lemah lembut pada mereka. Maka Allah Ta'ala memberitahu di sini bahawa kelemah lembutan tersebut merupakan pertolongan Allah kepada Nabi SAW. Adapun cerita bermesyuarat tadi panjang. Cuba kita tengok dalam nota yang berikutnya di ujung sana.
Baiklah, para jemaah sekalian, itu di antara ayat yang kita baca. Kita berpindah kepada mencari makna ayat 159, 160 secara umum. Kedua-dua ayat ini masih lagi dalam rangkaian perbincangan mengenai adab, etika, hasil yang terakhir dari peperangan Uhud. Allahu Akbar. Pada ayat 159, Allah Ta'ala memberitahukan tentang anugerah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak yang sempurna yang menjadi pangkal keberhasilan dalam segala tindakan. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah," maka disebabkan rahmat dari Allah. Yang disebabkan rahmat yang kami berikan kepada mereka, maka kamu bersikap lemah lembut pada mereka. Jadi Nabi kita ni memang tadi ayat 253 tadi, rahmat Allah Ta'ala kepada para sahabat. Walau kunta fazzan, sekiranya kamu bersikap kasar, bersikap keras kepala dan berhati batu, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini orang akan lagi ya. Yakni pastilah mereka akan bubar ataupun meninggalkan kamu. Jadi sahabat-sahabat yang akan lari daripada peperangan, daripada dakwah sebab takut ataupun tak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi maafkan. Yang akibatnya mereka terhalang dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi siapa yang derhaka pada Nabi, mereka tak akan bahagia. La fid dunia wa la fil akhirah. Maka atas dasar ini, hendaklah kamu memaafkan orang yang bersalah dari kalangan mereka dan memohon keampunan kepada Allah atas dosa mereka, dan bermesyuaratlah dengan orang-orang yang bijak di antara mereka. Kemudian jika kamu melihat ada pendapat yang menurutmu besar kemaslahatannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk melaksanakannya dengan penuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ayat ini dua perkara yang kita kena belajar, yang kita ambil dalam pengajarannya nanti insya-Allah, iaitulah mesyuarat. Bila kita putus, kita rasa ini yang baik, kita ada istikharah, teruskan walaupun apa yang terjadi. Kecuali dalam kita teruskan itu kita nampak kepincangan, jadi boleh kita undur balik. Sebab Sayyidina Umar kata, ar-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Kita balik kepada pangkal jalan yang benar lebih baik daripada kita terus dalam kebatilan, semata-mata kerah kepala nak lawan orang, tidak. Jadi mohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tawakal kerana Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Arti tawakal. Tengok ni. Apa makna tawakal? Tawakal itu mana apa? Arti tawakal adalah ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atau yang diizinkannya untuk dilakukannya. Satu ketetapan hati yang Allah Ta'ala letak dalam hati kita, lepas kita bermusyawarah, kita rasa nak buat. Sesudah menghadirkan saranan-saranan, cadangan-cadangan yang mesti dilakukan untuk mendukung keberhasilannya, tanpa memikirkan hasil yang akan diperolehi, tetapi ia mesti menyerahkan segala hasil pekerjaannya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kandungan ayat 159. Mana ayat 159 ni, Allah Ta'ala ajar kepada kita, kita mesti usaha, kesan, natijah, akhir pekerjaan, kita tak tahu. Apa yang Allah tak tentukan. Kalau kita nak yakin kita menang dah, tiba-tiba kita tak menang, kita jadi fras, itu berbahaya jawabnya, berperangai seperti itu, sebab akhir kali kita akan jadi manusia kecewa lah. Kita akan lari daripada perjuangan. Adapun kandungan ayat 160 berkait dengan sebuah hakikat besar yang wajib diketahui dan direalisasikan segala tuntutannya, iaitu keyakinan bahawa kemenangan dan kekalahan, kehinaan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang tentukan. Kerana itu kemenangan hanya boleh diminta dari Allah semata dan tidak perlu khawatir akan kekalahan selain daripada kehinaan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala tentukan. Kita kena usaha buat sebaik mungkin, berjaya atau tidak, Allah Ta'ala tak akan tanya berjaya tidak, tapi Allah tanya buat kerja ke tidak. Ini bahasa pejuang. Allah Ta'ala tak tanya kalau kita menang ke tidak, tapi Allah akan tanya kamu berjuang ke tidak. Berharap kemenangan dari Allah hendaknya dengan mentaati perintahnya, sesudah mempersiapkan
saranan-saranan, cadangan-cadangan yang mesti dilakukan. Sedangkan menghindari kekalahan hendaknya dengan ketaatan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Dan jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Sesudah itu kerana itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, itu dia bang. Ini terjemahan buku ni Indonesia. Kita nak translate selalu ke Malaysia tu kadang-kadang kena mikir sekejap. Dia bahasa dia tu. Tapi ketentuan yang di kitab dia boleh tahu. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita dalam ayat yang kita baca ini, para jemaah sekalian. Kita mengatakan sangat penting dalam perjuangan mesti kita kena hala tuju. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sifat Nabi beberapa perkara. Yang pertama sifat sabar, sifat toleransi dengan pengikut, sifat buka minda untuk diperbahaskan. Buka minda untuk dibahas. Sebab itulah kita kata ada mesyuarat. Biasa kita ni ketua-ketua kita dia tak mau mesyuarat. Dia dipanggil di apa yang dia kata tu macam wahyu. Kalau kita kata awak ni diktator, marah pula dia. Mana saya diktator? Tapi panggil mesyuarat tidak. Kalau tidak diktator, buat apa macam tu? Jadi kita mengatakan itu spesies dia punya diktator di dalam gerak kerja yang mereka lakukan. Jadi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri ada wahyu. Tapi dalam bab kerja-kerja jama'i, Nabi tak guna wahyu. Kenapa? Kenapa Nabi tak guna wahyu? Sebab kalau semua Nabi SAW guna wahyu, nanti bila Nabi kita wafat, Abu Bakar tak ada wahyu. Bagaimana Abu Bakar nak mentadbir? Bagaimana Abu Bakar nak merintah? Bagaimana Umar nak jadi khalifah? Mereka tak ada wahyu. Maka Nabi SAW didik para sahabat, sistem syura diperkasakan waktu Nabi kita masih lagi hidup, supaya Abu Bakar pandai mengendalikan majlis syura setelah kita waktu tidak ada lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita wafat. Kalau kata semua Nabi guna wahyu belakang, tak adalah Allah Ta'ala tegur. Tengok dalam peperangan Badar. Setelah menerima rampasan perang dan tawanan. Nabi mesyuarat nak ambil nak bunuh ke? Nak bayar ambil tebusan ke? Apa perkara yang kita nak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi setelah Nabi kita ambil keputusan untuk ambil tebusan. Tengok, mana kalau sudah wahyu, kenapa Nabi Allah Ta'ala tegur pula? Jadi ini dia panggil Nabi kita salah menggunakan jalan manual supaya kita umatnya yang datang kemudian yang tak ada wahyu boleh menggunakan jalan yang sama, cuma dengan cara kita sudah pastilah kepahaman kita rendah nak bandingkan Nabi, tapi kita ada majlis syura. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Tamatlah kita. Sekarang kita berpindah kepada pengajaran dipanggil hidayatul ayataini, pengajaran ataupun pelajaran yang dapat diambil dari dua ayat yang kita baca 159 160 surah Ali Imran. Yang pertama, Kamalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khuluqi. Penjelasan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak sempurna? Allah Taala dah bagi CJ. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik akhlak yang cukup agung. Jadi Allah Taala dah bagi CJ penghargaan. Engkau memiliki akhlak yang sangat mulia, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, penjelasan tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi sahabat Nabi juga diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla sebab mereka mempunyai hati yang baik, abarra quluban dalam hadis.
abarra quluban, hati yang baik, percaya sepenuhnya kepada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah azza wa jalla, maka mereka juga mendapat fadail dan karamah, kemuliaan di sisi Allah azza wa jalla. 3, taqriru mabda' al-masyurah bainal hakim wa ahli al-hal wal 'aqdi fil ummah. Pengakuan, dia panggil takrir. Takrir ini satu pengakuan terhadap prinsip bermusyawarah. Prinsip musyawarah. Apa dia prinsip musyawarah ni? Dia kata antara penguasa, pemimpin pemerintah dengan ahlul halli wal aqdi, iaitulah majlis syura. Ahlul halli wal aqdi dipanggil majlis syura di kalangan umat Islam. Tengok nota di bawah, panjang nota dia ni. Kita tengok setakat mana yang kita nak. Ada dua istilah. Dia kata dua istilah dalam bahasa Arab yang berkait dengan masalah ini. Satu dia panggil istisyarah. Istisyarah dia panggil bermusyawarah. Satu lagi dia panggil al-hazmi. Al-istisyarah wal hazmi. Al-hazmi itu maknanya tetap pendirian. Yakni sikap yang baik dalam pemilihan yang jitu dalam suatu permasalahan. Mana bila kita musyawarah, kita bincang, sampai lumat, kata orang, diperhalusi. Kemudian bila kita dah terima, wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi kita kena hazim, mana kena ambil sikap yang tegas. Kita tak boleh ubah lagi. Kita dah musyawarah, kita dah bincang panjang. Kalau nak ubah lagi, orang panggil jadi main-main pula musyawarah kita. Tak, 2-3 hari musyawarah, ketah kerja 2-3 dibentang, 2-3 jam musyawarah sampai separuh malam contohnya, esok tukar. Pemimpin buat keputusan sendiri. Kita kata itu tidak. Maka dia, dan kewaspadaan terhadap kesalahan yang mungkin timbul padanya. Maka dikata azam, yakni berjalan untuk kemahuan berjalan untuk melaksanakan apa yang sudah dibincangkan dalam syura. Maknanya kita kata syura, kemudian hazmi itu maknanya tetap pendirian. Kemudian azam maknanya kita laksanakan apa yang kita buat. Tuan-tuan bacalah panjang bawah ni. Baiklah. Tapi menarik. Kita baca, masa ada sikit. Menarik dia. Dia kata, contoh yang dibuat, tengok ni. Nabi SAW telah menggunakan al-masyurah wal-hazm dan al-azm. Nabi SAW bermusyawarah bersama para sahabat mengenai hal yang berkait dengan mereka nak perang Uhud. Masa itu tak perang Uhud lagi. Kafir akan serang Madinah. Kita nak berperang di mana? Kita duduk dalam bandar Madinah, kita buat perangkap selama puak ni, ataupun kita keluar daripada bandar Madinah, kita berlawan secara anak jantan di luar sana. Tengok. Jadi ada sahabat-sahabat yang tua-tua yang berpengalaman. Dia kata Rasulullah, kita berperang dalam bandar. Tapi tak tahu selok-belok jalan ikut kita. Kita hentam sini, air panas sini, batu sini. Tapi geng-geng hok muda-muda yang tak pergi perang Badar, mereka kata, tak seronok macam ni, kita keluar, kita lawan mereka di luar kawasan, di luar bandar. Keputusan ramai, yang nak keluar lebih ramai daripada yang nak dalam. Tak apa, Nabi kita SAW masuk dalam rumah dia, dia panggil baju besi. Baju besi ni, dia panggil apa ni, baju rantai lah, baju perang. Jadi sahabat-sahabat yang muda-muda tadi, yang nak pergi perang kat luar tadi, tengok, berat kita ni, peperangan besar ni, Nabi kita pakai baju rantai ni. Jadi ada yang jumpa Nabi minta tarik balik. Maaflah Rasulullah, kita akurlah keputusan orang tua-tua yang nak perang dalam bandar ni. Tak payah keluarlah. Nabi kata apa? Tengok ni. Maka ketika itu Rasulullah SAW telah mengeluarkan kata-kata hikmat, kata-kata yang besar. Nabi kata apa? La yanbaghi li nabiyyin la bisalamatu an yada'a hatta yahkumallahu bainahu wa baina a'dai. Nabi kata tidak layak. Tidak layak bagi seorang nabi yang dah pakai pakaian perang dia nak buka balik, tak layak. Sehingga Allah Ta'ala putuskan di antara aku dengan musuh apa yang terjadi. Kita dah mesyuarat. Nak tarik balik, lah. Itu dia panggil hazm. Ni kita jangan duk main, orang panggil
Orang Kelantan kata loleh-loleh ni, loleh-loleh ni apa ni? Tak letak pendirian. Mesyuarat lain. Lepas tu esok, koyak-koyak pula. Sekali orang hentam kita, tak jadi Yang kita mesyuarat malam tu macam tak betul. Jadi kita kata, buat apa mesyuaratnya? Itu dia tidak boleh. Baiklah, para jemaah sekalian. Yang keempat, keutamaan tekad yang bulat yang disertai dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena ada fadlul azimah sadiqah. Yang kelima, memohon kemenangan kepada selain Allah adalah kehinaan. Orang yang menang adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dan orang yang kalah adalah orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah 5 faedah yang dapat kita ambil dalam perbincangan kita pada kali ini. Alhamdulillah. Jadi sekarang tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 161 biiznillahi azza wa jalla. Sekarang subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita balik kepada moderator kita, mungkin boleh buat kesimpulan ataupun ulasan kepada perbincangan kita. Silakan bebas. Jazakallah khairul jazak. Ada ayah dia Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Baik, ala kulli hal, apa yang kita dapat khulasa daripada malam ini, ada beberapa perkara yang Datuk tekankan tentang kepentingan mesyuarat dan keputusan yang telah diambil selepas daripada bermesyuarat. Betapa pentingnya bermesyuarat dan kesepakatan dalam mengambil keputusan, sehingga kalau kita lihat pada apa yang dikongsikan oleh ayahanda tadi, menyebut tentang betapa di kalangan para orang yang lebih berpengalaman ketika itu, mereka berpendapat untuk berperang di dalam Madinah, kerana tak mungkin kafir Quraisy dapat masuk tembus ke Madinah, ke kota tersebut, melainkan mereka penduduk Madinah lebih mengetahui tentang seluk-beluk kota tersebut. Jadi ada kelebihan, sehingga Nabi SAW sendiri berpihak pada golongan yang kita panggil berpengalaman lah. Kemudian sementara kaum muda, mereka begitu bersemangat untuk keluar berperang di luar daripada kota Madinah, kerana mereka tak tertinggal dengan peperangan Badar. Kemudian ketika itu betapa Nabi SAW menyebut ma yanbaghi nabiyyin idza labisa lamatahu ay yad'aha hatta yahkumallahu bainahu wa bain aduwwi. Tidaklah wajar bagi seorang nabi sekiranya ketika dia telah memakai pakaian perang, kemudian dia menanggalkan semula, sehingga Allah menghukum, menjatuhkan hukuman kemenangan ke atasnya atau ke atas musuhnya. Begitu jitu maksudnya keputusan yang telah diambil sepakat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian bertawakal. Betapa kalau kita melihat pada peperangan Uhud ni adalah antara kisah yang paling menyayat hati Nabi SAW. Tidak sedikit yang meninggal, bahkan Hamzah yang menjadi kesayangan Nabi SAW meninggal dan mayatnya dirobek-robek. Tapi Nabi sekali-kali tidak berpatah balik dan menyalahkan para sahabat radhiyallahu anhu. Tak ada. Kerana kesepakatan telah dibuat dalam mesyuarat. Kemudian Allah sebut juga dengan rahmatnya juga, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan tidaklah dengan rahmat Allah tersebut maka engkau bersifat lunak, linta lahum. Dan sekiranya Nabi SAW bersifat keras dan kasar, maka mereka akan menjauhkan diri. Bahkan
pada ketika itu Nabi baru sahaja berhijrah ke Madinah. Kalau ikut daripada sejarah kan, Ayanda, betulkan saya kalau silap. Begitulah sedikit sebanyak manfaat yang saya dapat dan kongsikan pada kita, pada sahabat-sahabat ibu ayah yang ada pada malam ni. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan. Okey, baik, saya tengok. Okey, soalan di sini. Assalamualaikum Datuk Dr. Abdul Basit. Soalan bertajuk mohon pencerahan tentang hukum status wuduk, salat dan mandi wajib akibat air tercemar. Air lebih 2 kelah tapi air tu ada bau. Selepas 2 minggu baru ketahuan ada bangkai monyet dalam tangki air. Kita tak tahu air tu tak sah gunakan. Namun pada hari-hari yang sebelum ketahuan bangkai itu, apakah status ibadah yang dimaksudkan di atas? Jika tidak sah, apakah harus diulang semula? Alhamdulillah, hapuskanlah sifat was-was tu. Sebab kita waktu kita buat, kita tak tahu. Kalau kita tahu status dia, kita tak akan gunakan air tersebut. Tapi oleh kerana kita dah guna, dan air itu pun kita guna dalam keadaan yang kita yakin kebersihannya, jadi insya-Allah apa yang telah kita buat itu Allah Ta'ala kabulkan, dan tidak perlulah kita menimbulkan lagi was-was. Saya ambil satu contoh lah yang masyhur, ketika Nabi kita SAW solat, dia pakai kasut. Tiba-tiba Nabi campak kasut dia tengah solat. Sahabat-sahabat yang pakai kasut semuanya buang kasut. Nabi kata, kenapa kamu buang kasut? Rasulullah buang, kami buanglah. Nabi kata, aku tadi waktu solat, Jibril bagi tahu di kasut aku tu ada najis. Jadi kata di para ulama, oleh kerana Nabi 2 rakaat Nabi tak tahu, yang Nabi tak ulang balik. Jadi kita kata insya-Allah saudara yang telah peristiwa itu telah terjadi, hilangkan sifat was-was dalam diri itu. Kita kata insya-Allah taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Naam. Amin amin ya Rabb. Saya rasa itu sahaja soalan yang ada pada malam ini. Demikianlah untuk sesi tadabbur yang sesi yang ke-35 pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang, sesi yang ke-36 dan sambungan ayat yang ke-161 insyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khairah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.